Tapi kita nak bercakap soal VfB Stuttgart dulu. Satu kelab yang dilahirkan pada 1893. Aku rasa satu benda yang paling menarik bila cakap pasal Stuttgart ni, diorang ni, selain pada Bayern Munich dan juga Borussia Dortmund, dia ni antara pasukan terakhir, sisa-sisa kelab yang menang Bundesliga tu selain pada dua kelab ni. Selain dia dan Wolfsburg. Tapi mungkin ada benda yang korang nak share melibatkan penduduk dia, sebab dia bila aku kaji, kota Stuttgart ni ada dalam top 20 di Eropah, kota yang elit untuk metropolitan di Eropah. Tapi mungkin ada benda yang kau boleh share tambah. Stuttgart ni tempat yang menarik sebab sesiapa yang tiba di pekan ataupun bandar Stuttgart ni akan selalunya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kerana Stuttgart mempunyai reputasi sebagai bandar yang cukup mechanical, cukup industrial. Sebab dia adalah home kepada brand-brand seperti Mercedes-Benz, seperti Porsche, seperti Daimler, seperti Bosch. Banyak company-company yang berteraskan engineering dan automotive industry berpangkalan di Stuttgart. Dan itu memainkan peranan dalam memberikan bandar Stuttgart ni sebuah reputasi bandar yang begitu mechanical dan industrious. Tetapi realitinya, Stuttgart sebagai sebuah bandar bukan terlalu mechanical kerana bandar itu terletak di kawasan gunung, di kawasan yang ada valley, ada sungai yang begitu cantik. So orang yang tiba ke Stuttgart, mentaliti dia adalah expect satu bandar yang begitu mechanical, yang nampak bangunan-bangunan saja, yang nampak factory-factory saja. Tetapi bila dia tiba, dia nampak semua benda tu, tapi semua benda tu berada dalam satu environment di mana ada sungai, ada gunung, ada greenery. Dan benda ni seringkali mengejutkan orang sebab apa yang mereka jangka tak dapat. Dan itu juga boleh kita kata pasal Stuttgart. Sebab kalau aku tanya korang, Stuttgart as a club. Stuttgart as a club ni kita selalu kenal. Kita kenal nama Stuttgart tu kan. Tapi kadang-kadang kita akan terfikir, kenapa aku tahu pasal Stuttgart ni? Kalau macam Bayern atau Dortmund, adalah sebab kita tahu kenapa. Tetapi majoriti orang ramai di seluruh dunia akan mengenali nama VfB Stuttgart. Tetapi kenapa mereka kurang pasti? Bila zoom sikit baru tahu Stuttgart punya history. Macam kau cakap, antara kelab yang 5 kali kejuaraan Liga di Jerman. Kelab yang mempunyai satu stadium yang berkapasiti lebih kurang 60,000. Stadium yang cukup cantik. Mercedes-Benz Stadium. Satu ketika dahulu dinamakan after Adolf Hitler at one point. But kelab dia adalah lambang bandar dia. Kelab yang orang kenal, tetapi bila zoom dalam sikit baru kau faham what's so special about this club. Aku rasa Stuttgart ni adalah satu bandar yang terletak di wilayah Baden-Württemberg. Dia adalah dalam wilayah tu ada beberapa kota dan Stuttgart ni adalah kota yang paling besar, 670,000 penduduk population dia. Dan banyak di antara penduduk ni adalah professionals, engineer, cendekiawan elektronik yang berada di sana kan, yang bekerja untuk banyak among the biggest factories in automotive tu, semua tu ada di Stuttgart tu. Kan macam tadi yang kata Mercedes-Benz, Porsche, kan semua di Stuttgart. Dan Stuttgart juga ada American influence sebab masa pemerintahan Nazi dulu, Stuttgart adalah antara bandar utama, bandar yang Nazi perlu kuasai dulu untuk kuasai Jerman. Jadi dia ada banyak sejarah politik, ada banyak sejarah perang, sampai kan bila berakhirnya Perang Dunia Kedua, ada lebih kurang 450,000 askar USA di Stuttgart saja. Jadi komuniti USA tu di Stuttgart tu ada sampai sekarang tu. Ada sampai sekarang komuniti Amerika tu. Chances hang adalah American German. Macam mana kita tengok influence Italian di New York contohnya, ataupun influence Mexican di Los Angeles, macam tu juga lah influence American di Stuttgart. Dan sangat bersejarah, dan banyak orang di Stuttgart menyokong VfB Stuttgart saja kerana dia tak ada kelab lain di situ yang setara dengan Stuttgart. Ada pun kelab mungkin division ketiga, division keempat. Untuk 670,000 orang penduduk, hanya ada satu kelab Bundesliga yang mewakili dia orang. Maknanya fanbase dia sangat besar di Stuttgart. Tapi bila kawan kita bercakap soal Perang Dunia Kedua tadi, di mana banyak tentera Amerika Syarikat ditempatkan di situ, kesan dia lebih daripada 20 tahun lepas, sewaktu kewujudan game Command and Conquer, dia punya final mission kat Stuttgart. Kat Stuttgart. Oh wow. Tentera US dekat Stuttgart. Yes. So, tapi aku main game tu macam mana? Aku tak pernah sedar benda tu. Oh my God. Wow. Sebab mungkin ialah tentu tahun 2003 kan. Kita pun tentu dah lama dah. kita Fahim macam faham je. Okey, tapi yang aku nak sentuh sikit sebelum kita nak cerita pasal pemain-pemain yang bekas
pemain Stuttgart tu sendiri yang mungkin sampai hari ini masih lagi mewarnai kita makan cabur sepak. Tapi how about the culture of football dekat bandar Stuttgart tu sendiri, Kish? Mungkin kau boleh explain. Bola sepak adalah sukan yang menjadi ejen progressive values yang dimiliki oleh bandar Stuttgart. Macam Faiz cakap tadi kan, Stuttgart ada influence luar seperti American influence. Tetapi sebagai sebuah bandar pun, Stuttgart adalah antara bandar yang mempunyai community imigran yang terbesar di Eropah. In fact, 40% daripada penduduk di Stuttgart adalah karakter-karakter ataupun individu-individu yang mempunyai immigrant background yang ada di Stuttgart. Dan perkara ini boleh kita lihat dalam konteks bola sepak juga. Yes. Kalau kau tengok squad Stuttgart hari ini, daripada 44 pemain yang registered in that squad, right? 17 sahaja adalah Germans. Okay. The rest, the majority 27 lagi tu. are non-Germans. Lebih And daripada separuh. Betul. And 27 tu, non-Germans tu bukan datang daripada kelompok negara yang kecil tau. 27 pemain yang non-Germans tu datang daripada 14 negara berbeza. Yes. So that immigrant identity bandar Stuttgart tu menjadi immigrant identity bandar ataupun klub VfB Stuttgart as a whole. And benda tu yang aku rasa menarik kerana bola sepak bukan saja digunakan sebagai escapism buat orang-orang di Stuttgart, tetapi juga digunakan untuk menjadi lambang prinsip hidup segala penduduk di Stuttgart, dari atas, dari peringkat datuk bandar, dari peringkat politik ke bandar, ke peringkat economic policies, ke peringkat masyarakat dan juga value-value yang ada dalam masyarakat tu.